Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mulia saudara pengurusi, rakan saya saudara Zulkifli Wahijan, Tuan Imam, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, sidang jamaah yang dihormati sekalian. Pertama sekali bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah keizinannya pada kita semua pada malam ini dapat bersama dalam kita menunaikan salat sunat tarawih dan kemudian sedikit pengisian untuk penghayatan kita bersama. Saya ucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam keempat Ramadan pada kali ini, dan hari ini hari ketiga kita menyempurnakan puasa Ramadan, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dipanjangkan umur kita untuk bersama menyertai Ramadan pada tahun ini, dan sudah 4 malam kita berpeluang untuk menghidupkan Ramadan yang penuh dengan keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul janji yang ditepati. Kalau Allah Subhanahu wa taala kata dia lipat ganda, kalau 500 nak naik 1500 belum tentu. Tapi kalau Allah Taala kata ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan ini akan berlipat ganda pahalanya, pahala yang berganda. Pahala yang berganda itu pasti janji ditepati. Allah Ta'ala tak pernah memungkiri janji dia kepada hamba dia yang menyempurnakan ibadah. Dan Alhamdulillah kita menjadi tetamu Ramadan, dan Ramadan juga perlu menjadi tetamu kita. Dia bila kita sebut soal tetamu ni, jangan kita hanya fikir kita menjadi tetamu Ramadan yang Ramadan nak kena meraihkan kita. Tapi untuk mendapat kerajaan daripada Ramadan, kita juga harus perlu meraihkan Ramadan. Dia macam ibarat macam orang datang ke rumah lah kan. Orang datang ke rumah, tetamu tu selalunya orang akan meraihkan tetamu itu dengan berbagai-bagai kerajaan yang dibuat, jamuan dan sebagainya, kemesraan yang ditunjukkan kepada tetamu. Takkanlah kita nak masam muka dengan tetamu. Itu dan memang Ramadan tidak pernah Ramadan tidak memungkiri janji dia kepada kita yang datang untuk bertemu dengan Ramadan, yang kita berkesempatan untuk menjadi tetamu Ramadan. Tetapi persoalannya bagaimana kita meraih Ramadan, yang juga Ramadan juga adalah tetamu kita, sebab Ramadan akan meninggalkan kita. Tetamu dia datang, dia pergi. Ramadan juga datang dan juga akan pergi. Sebab itu bagi orang yang mengetahui fadilat kelebihan Ramadan ini, dia gelisah bila saat dah dekat, bila masuk Rejab, dia duk tunggu kedatangan Ramadan. Kegelisahan dia, lebih gelisah daripada kita menanti saat isteri kita nak melahirkan anak yang pertama. Kegembiraan kita, kegembiraan kita bagi orang yang tahu tentang fadilat kelebihan bulan Ramadan ini, kegembiraan dia, gelisah dia tu sebelum sampai Ramadan tu lebih gelisah daripada saat dia gelisah isteri nak melahirkan anak yang pertama. Kegembiraan dia bila masuk bulan Ramadan lebih gembira daripada kegembiraan di saat dia mendapat anak yang pertama. Itu kegembiraan bagi orang yang tahu tentang kelebihan bulan Ramadan. Begitu juga bila di saat dia nak berpisah dengan Ramadan, dan Ramadan itu nak meninggalkan dia tu, dia rasa sedih. Kesedihan dia itu lebih sedih daripada saat dia sedih di waktu anggota keluarga dia sedang nazak. Itu bagi orang yang tahu tentang kemuliaan dan kelebihan Ramadan. Dan dia sedih bila Ramadan meninggalkan dia lebih daripada kesedihan ahli keluarga dia meninggal dunia. Itulah dia bagi orang yang tahu tentang kelebihan Ramadan, kerana di sinilah
Allah menjanji dan Allah menepati janji dia seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu barang siapa yang melakukan apa sahaja ibadah di bulan Ramadan ini, pahalanya berganda. Pahalanya berganda. Walaupun ibadah yang sekecil-kecil, ibadah yang sunat sekalipun, pahalanya berganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lain daripada puasa lah. Puasa, apa yang kita lakukan itulah pahala yang akan kita dapat, sebab puasa wajib ni hanya ada dalam Ramadan. Jadi dia tidak ada perbandingan dengan ibadah yang lain. Puasa ni wajib ni hanya ada dalam bulan Ramadan. Ibadah wajib yang lain, sembahyang dan sebagainya, semua ada dalam bulan yang lain. Jadi ada perbandingan. Kalau kamu buat dalam bulan Ramadan, pahalanya berganda. Jadi ini yang perlu dijadikan perlumbaan untuk kita mengerjakan apa saja ibadah selain daripada ibadah puasa ni, untuk kita mendapat ganjaran pahala yang berganda. Tapi ramai orang, dia hanya menyempurnakan sebahagian daripada kita lah, bukan ramai mana, tapi sebahagian daripada kita ni yang dia menyempurnakan hanya ibadah puasa. Dia tidak menyempurnakan ibadah yang lain. Ini maknanya dia tidak tahu nak mempertimbangkan bagaimana selain daripada pahala yang dia dapat daripada ibadah puasa ini, dia perlu menggandakan, menambahkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain dalam bulan Ramadan. Ini dari segi bulan. Yang keduanya ialah kemuliaan bulan Ramadan ini. Kenapa? Kerana dalam bulan Ramadan inilah diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah yang terakhir ialah kitab Al-Quran. Semua kitab Allah ni diturunkan dalam bulan Ramadan. Jadi inilah yang menjadikan kemuliaan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat sebagai pengulu kepada segala bulan, seperti mana Jumaat pengulu kepada semua hari. Jadi inilah dia kemuliaan dalam bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan, dan Allah menggandakan apa sahaja amal ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam. Dan yang pertama sekali ialah ibadah yang wajib, yang khusus dalam bulan Ramadan ini ialah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu, moga kamu beroleh takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tentang ibadah puasa ni tuan-tuan, ialah ibadah puasa ni satu ibadah yang sangat unik, lain daripada ibadah yang lain. Lain daripada ibadah yang lain. Ibadah puasa ni, saya percayalah tak ada manusia Islam ni yang tak tahu kata puasa ni wajib. Tak ada, saya ingat lah. Tak ada manusia lah. Tak ada manusia Muslim ni yang tak tahu kata ibadah puasa itu adalah wajib. Kecuali kalau jahil sangat lah. Kalau jahil sangat. Dan tak ada manusia yang sebodoh mana pun dia tak tahu macam mana nak puasa. Ada ke orang tak tahu macam mana nak puasa? Tapi kajian yang selalu dibuat menunjukkan bahawa anak-anak kita di sekolah ni tak semayang. Itu kajian yang dibuat. Tak semayang. Dia boleh cari tak semayang. Tapi bab puasa ni tak ada lagi. Abang kata ada anak-anak kita tak puasa. Tak tahu nak puasa. Tak tahu nak puasa. Bukan kata tak puasa. Yang ni tak semayang dan tak tahu nak semayang. Bila tanya pasal apa tak tahu semayang, pak mak tak pernah ajar dan pak mak pun tak pernah semayang di rumah. Dia sebut. Ini kadang-kadang setengah-setengah kajian yang dibuat ni, termasuk di sekolah-sekolah asrama penuh dan sebagainya, yang menunjukkan bahawa bila anak-anak yang baru masuk itulah dia yang didapati oleh guru-guru yang menyulit dan menyukarkan mereka untuk nak membina kepribadian, syakhsiah, akhlak dan ibadah kepada anak-anak kita. Maknanya tuan-tuan bahawa dari segi puasanya, tanyalah kepada orang yang tak tahu semayang. Hang tahu tak nak puasa lagu mana? Dia kata tahu puasa. Sebab puasa ni ibadah yang paling mudah, yang tak perlu kursus. Ada ke siapa-siapa nak puasa masuk kursus? Ada surau ni mengajarkan kursus puasa? Ada? Tak ada. Kursus solat ada kan? Kem solat ada. Kursus haji ada. Kursus nikah ada. Ibadah semua tu.
Nikah adalah ibadah. Pergi kursus. Oh tak kursus, tak ada sijil tu, tak boleh goncang tangan lah. Nak pergi haji, pergi kursus haji. Sama ada yang oleh tabung haji ataupun mana-mana pihak-pihak surau seni masjid buat kursus haji. Sebab dia membabitkan soal pergerakan, perbuatan, solat. Nak ajak kepada anak-anak kita kan. Maknanya, dia ada kem solat. Sebab nak ajak anak kita. Anak perempuan. Macam mana kalau rokok dia? Tangan dia macam mana dah? Kalau sujudnya, tangan dia macam mana? Kalau perempuan, sujud dia, tangan dia, siku dia tu agak ke dalam sikit. Kalau lelaki dia mengepak sikit. Begitu. Maknanya, dia kena kursus. Dia kena kursus. Puasa ni tak pernah saya tengok lagi lah mana-mana dunia umat Islam ni buat kursus puasa. Nak mula puasa tak boleh makan, tutup mulut. Nak abang ustaz ke cikgu kan nak ajak anak nak ajak anak nak puasa ni, tutup mulut, jangan nganga. Tak ada. Maknanya habaq kata puasa ni semua orang tahu menahan lapar dan dahaga, menahan daripada makan dan minum. Ini saya nak katakan bahawa satu ibadat yang sangat unik, yang sangat kelainan. Sebab dia hanya bergantung kepada apa yang dirasa oleh orang yang menyempurnakan ibadah puasa. Ibadah yang lain pula ialah ibadat yang orang nampak apa yang orang tu buat. Sembahyang, orang tahu kata kita sembahyang. Dia buat apa? Dia rokok untuk apa dah sembahyang. Haji, kita bukan nampak orang buat kerja haji di Mekah, tapi orang tahu kata dia nak pergi haji. Panggil baca Yasin satu surah. Tahu kata dia nak pergi haji. Kita tahu kata dia nak pergi haji. Maknanya kita tahu dia nak menyempurnakan ibadah haji. Menyempurnakan ibadah zakat. Zakat biasa, zakat fitrah sebagainya. Orang tahu. Paling tidaknya ialah amil yang menerima zakat kita. Dia tahu. Ibadah puasa ni tuan-tuan ialah ibadah yang sangat unik. Yang siapa pun tak tahu kita puasa ke tak. Hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kata ibadah puasa dia satu yang sangat unik, yang sangat berlainan, kelainan daripada ibadah yang lain. Sebab itu dia mempunyai satu moral yang tersendiri daripada ibadah puasa ni. Untuk nak dipenuhi. Sebab itu saya selalu sebut bahawa ibadah puasa ialah ibadah, termasuk juga ibadah penang, tapi ibadah puasa ni satu yang mempunyai nilai tersendiri untuk nak meningkatkan kualiti umat. Nak meningkatkan kualiti umat. Dari segi nak melahirkan sifat-sifat tawaduk dia, amanah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan diri dia, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan seluruhnya. Ini nak meningkatkan kualiti umat dengan sifat-sifat yang baik yang perlu ada dalam diri. Amanahnya, sabarnya. Sebab itu hujung daripada ayat yang saya bacakan tadi ialah semoga kamu beroleh takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia KPI kepada kehidupan umat ini untuk nak menilai umat itu bagus tak bagus ialah takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu saya katakan tadi bahawa dia suatu ibadat yang sangat unik, yang sangat kelainan daripada ibadah yang lain, yang nak mengajak untuk nak meningkatkan kualiti umat itu sendiri. Jadi sebab itu bila dilakukan ibadah puasa, tak ada siapa pun tahu kata kita puasa. Sama ada kita puasa atau tidak. Kalau kita tak puasa pun, balik itu dengan penuh jari ya. Kalau ada jari tujuh penuh. Buat balik segala macam makanan juadah berbuka puasa. Dia tak puasa. Duduk depan anak, depan isteri dah kan. Bom bunyi ya, Allahumma lak. Dia baca doa lagi, dah daripada anak lagi. Tapi dia tak puasa. Isteri dia tahu tak kata dia tak puasa? Isteri dia tak tahu. Anak dia tahu tak kata dia tak puasa? Tak tahu. Sebab apa? Sebab puasa tak nampak kepada orang lain. Dia bukan ibadah yang boleh dilihat oleh orang lain, melainkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu saya nak sebut pada tuan-tuan ialah yang kita nak ambil daripada moral ibadah puasa ini, iktibar daripada ibadah puasa ni ialah
Allah Subhanahu Wa Taala nak didik, nak bentuk satu sifat. Sifat apa? Sifat amanah pada diri dia, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan keluarga, hubungan dia dengan masyarakat. Inilah dia. Sifat ini yang harus ada, yang perlu ada kepada umat Islam. Kita kadang-kadang kita puasa, tapi kita tak ambil pengajaran puasa itu. Apa sifat yang perlu ada, yang perlu lahir dalam kehidupan masyarakat kita? Sama ada dari segi pemimpinnya, sama ada dari segi pegawai tinggi kerajaan, swasta dan sebagainya, sampailah kepada sekecil-kecil manusianya, mesti ada sifat ini yang perlu lahir dalam diri umat Islam itu sendiri, iaitu sifat amanah dalam diri dia. Ini problem yang sedang kita hadapi dalam dunia umat Islam pada hari ini. Dalam dunia masyarakat kita bercakap soal amanah. Kita bercakap, semua orang boleh bercakap soal amanah, soal integriti, soal kejujuran, soal keikhlasan dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita nak menterjemahkan dalam bentuk penghayatan, perlakuan, tindakan, kerja buat yang dilakukan setiap hari oleh kita semua. Jadi sebab itu saya katakan bahawa inilah suatu yang sangat kelainan. Hatta kalau kita semayang, masa ambil wuduk lah kan, sambil ambil wuduk lah, darah biar orang seteruk kan, tu imam kan tahu. Tanya tu imam pun tak tahu kita berdarah seteruk. Kalau tu imam berdarah, makmum pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Itulah saya nak katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni mendidik bahawa dia dalam diri dia mesti melahirkan dalam diri dia apapun, dia mesti datang daripada diri dia. Hatta kita nak sembahyang sendiri pun, saya selalu sebut bahawa hatta kita nak sembahyang sendiri pun memang sembahyang itu wajib. Sembahyang itu adalah kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan ke atas kita. Tetapi apabila kita nak mengerjakan sembahyang, kita niat apa dah? Sahaja aku sembahyang, bukan aku kena sembahyang. Sembahyang tu wajib ke tak? Sembahyang tu wajib. Allah Subhanahu Wa Taala fardukan ke atas kita. Patutnya bila kita nak sembahyang, sahaja aku kena sembahyang. Pasal aku disuruh sembahyang. Tetapi bila kita nak menyempurnakan ibadah sembahyang, tak ada siapa yang niat macam saya katakan tadi. Apa dia niat apa? Sahaja aku sembahyang. Aku nak sembahyang, bukan orang lain suruh. Bukan kerana orang suruh aku sembahyang, tapi bila nak menyempurnakan ibadah sembahyang, aku nak sembahyang, bukan kerana mak aku suruh, bukan kerana malu kat bini, bukan malu kat suami, bukan malu kepada siapa, tapi kerana aku nak sembahyang. Kerana ini apa? Kewajipan. Bila nak sembahyang tu wajib, tapi nak menyempurnanya, dia mesti datang daripada kejujuran, keikhlasan dalam diri umat Islam yang nak mengerjakan ibadah. Dan inilah permulaan daripada ibadah puasa, nak mendidik sifat ini yang harus ada dalam diri dia. Sifat amanah, sifat integriti, keikhlasan, kejujuran. Kalau politik yang mesti jujur. Kalau dia sebagai pentadbir, dia mesti jujur. Mesti ada watak dan sifat yang jujur dalam diri dia. Kalau dia dalam kepimpinan rumah tangga dia sebagai seorang suami, dia kena jujur. Isteri kena jujur. Begitu juga dengan anak-anak dan sebagainya. Inilah sifat yang jujur yang perlu ada dalam diri umat Islam. Jadi bagi saya bahawa soal sifat amanah ini merupakan perkara yang selalu diabaikan oleh kita semua. Sifat amanah ini merupakan sesuatu yang yang dipinggirkan, yang ditinggalkan, dan kita tak mengambil pengajaran daripada ibadah puasa. Akhirnya kita mengerjakan ibadah puasa, tetapi kita tak dapat nak melahirkan kualiti umat. Kita tak dapat nak meningkatkan kualiti. Tak ada satu perubahan dalam diri umat Islam ni, dia tak ada perubahan. Patutnya bila kita diasuh dalam tempoh sebulan ni, perlu kita keluar dengan satu bentuk wajah baru. Satu bentuk wajah baru. Tetapi tak, dia akan, lepas tu dia akan balik. Dia akan balik serupa dengan apa yang berlalu sebelum daripada Ramadan. Jadi ini yang saya katakan bahawa suatu yang harus dilihat oleh kita semua. Yang keduanya, dia mendidik apa? Dia mendidik sifat sabar dalam diri umat Islam ini. Dalam diri umat Islam ni, dia mendidik sifat sabar.
dalam diri umat Islam. Dia kena sabar. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru orang uji, Allah Taala uji dengan lapang dahaga. Tapi tidaklah lapang dan dahaga sampai keadaan yang begitu teruk nak banding dengan orang Islam di Mesir sekarang lah. Orang Islam di Myanmar, orang Islam di Syria dibunuh, di Myanmar dibunuh, di Mesir dibunuh, ditembak. Maknanya ujian mereka tu ialah itu pun nak banding dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW tu terlalu kecil. Nabi ni bila sampai pada peringkat dah isteri meninggal, pak saudara meninggal, orang yang dia sangat sayang meninggal, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sedih, dia berduka. Sebab apa? Sebab isteri yang dia sayang ni lah seorang usahawan yang membantu dakwah dia. Bapa saudara dia walaupun bukan Islam, tetapi bapa saudara dia lah yang merupakan pelindung kepada dakwah dia. Dia terfikir apa lagi dia akan hadapi, tetapi dia mempunyai jiwa yang cekal. Dia terus bergerak bersama dengan sahabat. Dia kata, ayuh kita bawa Islam ini keluar daripada Makkah, pergi ke Taif. Pergi ke Taif. Pergi ke Taif dengan harapan kok orang Taif boleh terima. Orang Taif pun tak terima. Halau dia, usir dia, maki hamun, caci dia. Saya nak sebutnya, nak bandingnya dengan ujian yang kita hadapi. Kita nak banding dengan orang Myanmar, nak banding dengan di Syria, nak banding dengan orang di Mesir sekarang ni, terlalu kecil. Orang di Mesir pun nak banding dengan Rasulullah, mereka itu terlalu kecil ujian yang dihadapi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala maknanya nak melahirkan manusia yang berkualiti ni, dia melalui ujian. Allah Ta'ala kata bahawa semuanya manusia itu tidak akan tidak tahu mereka itu beriman selagi mana mereka belum diuji. Maknanya inilah ujian ini untuk proses imtihan, menapih keimanan kita. Nak menapih keimanan untuk melahirkan diri yang terbaik, kualiti yang terbaik. Dia macam orang kita nak masak kari, resipi orang Melayu ni mesti bau santan lah. Mesti bau santan tu kena tapih ya. Nak ambil yang terbaik. Nak ambil yang terbaik itu, santan yang pekat mesti tapih. Mana ada orang perah buh dengan hampas-hampas nyok kali. Buh gulai. Ada. Lari laki suami. Tengok bini masak gulai dengan buh dengan hampas-hampas nyok kali kan. Tak ada. Dia mesti tapih. Nak dapat kesedapan. Macam tu juga nak minum kopi O yang sedap ni, mesti tapih. Jangan buh sekali dengan seredak kopi lah. Dia lekat sergai kot ongkong ni, batuk 3 hari tak lega. Jadi inilah ujian, imtihan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak tapih dari segi umat dia, dalam diri seorang itu dan umat seluruhnya, siapa yang sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puasa inilah sebahagian daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak melihat keimanan. Sabar itu adalah sebahagian daripada iman. Sabar itu ialah sebahagian daripada iman. Sebab itu kita kena sabar. Allah SWT kata di bawah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Taala kata bahawa antara maksudnya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan. Sedikit ketakutan, rasa takut, ancaman daripada orang seperti mana yang berlaku pada kawan-kawan kita yang saya sebutkan tadi. Rasa takut, ancaman orang. Nak buat itu, nak buat ini dan sebagainya. Sedikit kelaparan, ni puasa, ni lapang. Kekurangan harta, Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji. Maknanya sama ada kita ni ada rungutan, tak rungut ni, aku ni susah lah macam mana. Dia puasa, lepas tu lagi nak raya, dia duduk fikir, dia merungut. Sedangkan ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak lihat sifat kesabaran yang ada dalam diri kita ni. Kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka akan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang sabar menghadapi musibah, sedikit musibah ni, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, orang yang akan mendapat rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sabar, jangan nak mohon. Sebab itu ringkasan daripada ini saya nak sebut bahawa ada dua. Pertama, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ujian yang saya sebutkan tadi. Yang keduanya ialah sabar apabila kita ditimpa musibah, ditimpa musibah. Dan kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW ni sekecil-kecil musibah pun dia sebut, dia kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil-kecil musibah, tengah duk sembang. Kita ni lampu terang menerang, dia pakai lampu apa? Lampu pelita, pada orang panggil pelita zaman tu, zaman pelita. Dengan sahabat, tiba-tiba angin mai tiup, padam lampu. Nabi kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat kata, takkan lampu padam pun kena sebut nak tu. Sahabat pun duduk kata, yang ku tahu orang padam sebutlah dah. Macam kita lah, kita sebelum ni pun memang kita kata, kita duk tahunya orang mati lah, orang sebut dia lah, orang mati lah. Tapi bila habaq orang sakit, orang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang kata, hai, orang sebut apa dia kan mati ni? Dia kira padamnya. Nabi SAW lampu padam, bukan orang padam. Lampu padam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Nabi kata bahawa kena sebut bacaan inna lillahi digalak baca ketika tertimpa sebarang musibah, hatta sekecil-kecil perkara. Jika Nabi Muhammad menyebut bacaan itu hanya kerana lampu padam, dah tentulah kita kalau orang padam ke apa padam ke, maknanya kita kena sebutlah. Bangunan runtuh ke apa kan, kita kena sebutlah. Jadi ini yang disebut, yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya kita lakukan, dan sifat sabar inilah yang merupakan perkara yang perlu ada dalam diri kita dan dalam jiwa kita ini, dan untuk kita nak menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat ini mesti terbentuk melalui komitmen dan kesungguhan, melalui penghayatan dan penterjemahan daripada ibadat, perlakuan ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, dan kita keluar dengan mempunyai satu jiwa yang lain, watak yang lain, yang boleh membawa kebaikan kepada kehidupan umat seluruhnya. Jadi saya mengharapkan bahawa dengan baki Ramadan yang masih ada yang banyak ini, kita berpeluang untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapat kebebasan daripada segala azab, seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keazaman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kehidupan kita semua. Dan saya mengambil kesempatan ini, selamat menyambut Ramadan, dan bersama saya bawa rakan-rakan yang menjual tanah wakaf untuk pembangunan kompleks Islam di tempat saya, yang sudah ada satu kompleks Islam, kemudian sebuah masjid yang sudah pun siap terbina. Tapi kita masih nak membangun, dan insya-Allah masjid itu nama dia Masjid Nurul Ihsan. Ambil sempena nama kitab tafsir karangan Tok Wan saya yang mengarang kitab tafsir Nurul Ihsan. Bagi guru lama itu selalu mengajak menggunakan kitab Tok Wan saya nama Nurul Ihsan, dan masjid di tempat saya itu ialah nama dia Nurul Ihsan. Tok Wan saya ialah Said, Haji Said, orang gelar dia Said Mufti. Said Mufti, dia hanyalah qadhi, tetapi diberikan gelaran kerana banyak fatwa-fatwa karangan-karangan kitab dia. Jadi kita bina sebuah masjid, dan alhamdulillah akan dijadikan qaryah baru, qaryah baru, qaryah Masjid Nurul Ihsan. Dan 19 hari bulan ini, ke bawah duli Tuanku Sultan Kedah telah pun perkenan untuk diisytiharkan sebagai qaryah baru, dan diberikan keizinan untuk mendirikan sembahyang Jumaat. Jadi saya minta tuan-tuan untuk dapat beli tanah wakaf yang ada jual di kemah
yang ada, dan juga sedikit sumbangan untuk fakir miskin yang kalau tuan-tuan nak berikan fakir miskin boleh berikan kepada saudara Zul untuk diuruskan, dan selainnya boleh membeli tanah wakaf untuk pembangunan. Dan sudah tentu masjid tu bila dah jadi masjid Jumaat, mungkin setahun 2 tahun lagi dia memerlukan kepada pembesaran, dan kami mengharap sangatlah bantuan dan sumbangan daripada tuan-tuan semua. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.